Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan mengenai sekularisme. Okey, pengenalan sekularisme. Penyebaran ideologi ini adalah antara usaha barat serta musuh-musuh agama Islam dalam memastikan nilai-nilai agama, khususnya dalam agama Islam, yang tidak menjadi asas dalam kehidupan. Fahaman-fahaman ini secara langsungnya menjadi ancaman kepada kefahaman Islam. Dengan keupayaan teknologi, penyebaran ini menjadi semakin mudah, bahkan mempengaruhi umat Islam dalam keadaan kita tidak sedari. Ideologi seperti sekularisme ini sangat penting diteliti kerana ia menjadi pencetus kepada fahaman-fahaman yang lain seperti liberalisme, pluralisme, materialisme dan sebagainya yang akhirnya akan menjadi teori etisme. Okey, definisi sekularisme. Menurut Kamus Dewan, sekular ialah berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan. Manakala isme pula ialah kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan, sikap serta perlakuan. Sekularisme ini adalah satu pemikiran yang berpegang bahawa nilai-nilai keagamaan ini tiada tempat dalam kehidupan sosial manusia. Fahaman yang memisahkan antara unsur keagamaan dengan kehidupan lain seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sekularisme ini ialah suatu ideologi yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam erti kata lain, ia menolak semua agama dan tetap dengan pendirian bahawa agama ni tiada tempatnya di dalam kehidupan masyarakat. Setiap pandangan tu adalah berdasarkan kepada akal semata-mata dan bebas pengaruh agama serta yang bertentangan dengan logik akal. Terjemahan yang lebih tepat pada istilah sekularisme ini adalah di dalam bahasa Arab ialah yang pertama al-ladiniyah yang bermaksud tiada agama dan ad-dunyawiyah iaitu keduniaan. Okey, kita masuk pada latar belakang Kristian Barat masa kini. Penubuhan sekularisme adalah hasil daripada sejarah ancaman Barat. Jacques Maritain yang merupakan pakar filsuf meramalkan akan berlakunya krisis antara dunia Barat dan juga Kristian. Pengalaman, pemahaman dan juga penafsiran tentang kehidupan dalam peradaban kota lebih menjurus kepada neo-modernis, termasuk pemikiran orang-orang Kristian dan juga para cendekiawan. Okey, kita masuk pada abad ke-13, ke-15 dan juga ke-16. Pada abad ke-13 ini telah berkembangnya ide-ide ataupun metod-metod yang berasas kepada logik sekular. Pada abad ke-15 dan juga ke-16 yang dikenali sebagai zaman Renaissance, yang mana masyarakat pada masa itu tidak berminat dengan agama Kristian. Mereka lebih gemar mengkaji tentang pengetahuan peradaban kuno pada zaman kemunduran. Kepentingan bagi mereka dengan menekankan sumber-sumber kuno yang baru ditemukan dan menolak metod zaman pertengahan. Zaman pertengahan menunjukkan tafsiran perkara baru ataupun ilmiah moden. Tafsiran tersebut memberi tekanan kepada mereka. Kita masuk kepada abad ke-16, 17 hingga ke-19. Seawal abad ke-16, negara Eropah adalah negara pertama yang dijajah dan dimonopoli masyarakat Barat. Barat ini telah mengalami sekularisasi sejak 250 tahun yang lalu. Menurut Safa Ibn Abdul Rahman Al-Huwaini, sekularisme di Barat muncul akibat dominasi gereja terhadap kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Dr. Kamil Al-Haj memperjelaskan bahawa sekularisme adalah gerakan yang terjadi akibatnya konflik sejarah antara gereja dan juga kekuasaan Eropah. Tujuannya adalah untuk memisahkan hubungan antara agama dan juga negara. Seterusnya, para ilmuwan juga dipaksa patuh kepada doktrin gereja. Kebanyakannya daripada masalah ini yang disebabkan perpisahan Protestan di Barat yang memecahkan konsensus yang telah berakar dalam gereja Katolik dan mengarahkan peperangan agama pada kurun ke-16 dan juga ke-17. Pada masa itulah bermulanya sekularisme. Okey, akhir sekali pertengahan abad ke-19.
Sekularisasi di barat ni telah diramalkan sesuatu akan berlaku evolusi, pembangunan ilmu dan juga keruntuhan agama. Ia percaya bahawa menurut logik sekular, perkembangannya metafizik adalah transisi daripada teologi kepada ilmu pengetahuan. Dalam abad itu juga, filsuf penyair Jerman Friedrich Nietzsche meramalkan melalui tokohnya Zarathustra bahawa untuk dunia barat, beranggapan Tuhan itu telah mati. Okey, menurut al-atas, dari sejak zaman lampau hingga sekarang, terdapat dua golongan Kristian. Yang pertama, golongan yang mempercayai agama, dan yang kedua, yang bersih barat. Setelah kedatangan Islam, pengikut ajaran Isa ni melibatkan diri mereka dalam kumpulan Islam dan mereka juga diperkenalkan dengan fakta-fakta Islam. Setelah itu, mereka berhijrah dan tidak kembali pada ajaran agama asal mereka. Oleh itu, sekularisme ni terus menerus berlaku dalam masyarakat Islam. Perasaan ingin maju dan rasa hormat terhadap budaya sekular menyebabkan masyarakat Islam cuba membebaskan diri daripada pegangan agama, sebaliknya menyesuaikan diri dengan nilai sekular. Ini berlaku di negara Turki, Iran, Iraq dan juga negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Muhammad Yusof. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri fahaman dan fatwa sekularisme. Ciri-ciri sekularisme yang pertama adalah mempunyai perasaan sangsi terhadap kebenaran Islam, Al-Quran, Al-Hadis dan para anbiya. Yang kedua, menganggap Islam sekadar sebuah agama dan terbatas pada urusan ibadah serta untuk memenuhi tuntutan kerohanian pribadi dan tiada mempunyai kaitan dengan urusan politik atau pemerintahan. Yang ketiga, mempersoalkan hukum fiqh. Yang keempat, merendah-rendahkan martabat Islam dengan menganggapnya sebagai satu agama yang mundur, terkebelakang dan jahil. Membebaskan golongan wanita daripada lingkungan peraturan agama dan adat atas alasan kebebasan individu. Memandang rendah sejarah modernisasi dan pembangunan serta ilmu pengetahuan Islam. Menubuhkan dan menggerakkan pertubuhan-pertubuhan kononnya sebagai simbol pembaharuan sejarah, kebudayaan dan peradaban Islam dengan membelakangkan sejarah, adat dan ajaran Islam. Menerapkan cara hidup barat dalam institusi keluarga, masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, menjauhkan masyarakat dan generasi baru daripada pendidikan dan ajaran Islam, iaitu nilai-nilai agama. Yang seterusnya adalah fahaman sekularisme. Yang pertama, menolak peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan daripada syariat Islam dalam segenap aspek dalam kehidupan kaum muslimin. Yang kedua, menggunakan pakar undang-undang ciptaan manusia yang sumbernya daripada golongan kufar berbanding dengan undang-undang yang berasaskan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, menjadikan pendidikan sebagai alat menyebarkan pemikiran sekular. Menyamaratakan semua agama dengan alasan semua ajaran agama adalah benar dan baik. Meruntuhkan institusi keluarga yang merupakan asas utama dalam pembinaan masyarakat melalui multimedia, cetak dan elektronik, berhubung kebebasan hidup, agama, cara hidup, gender dan seksualiti yang akhirnya mengundang kerosakan dari sudut akidah dan akhlak. Yang terakhir, mengekang usaha dan aktiviti dakwah Islamiah. Fatwa sekularisme menurut Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Muzakharah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Razali. Seterusnya ialah tokoh-tokoh sekularisme. Tokoh yang pertama ialah George Hoyaki. Beliau menciptakan istilah sekularisme pada tahun 1851. Beliau menggalakkan satu aturan sosial yang terpisah dari agama tetapi tidak secara aktif mengkritik agama. Terdapat 3 prinsip yang diketengahkan oleh George Hoyaki. Yang pertama ialah memperbaiki kehidupan dengan cara kebendaan. Yang kedua ialah sains adalah panduan hidup manusia. Dan yang ketiga ialah apa sahaja yang baik adalah baik untuk dilakukan sama ada mempunyai kebaikan atau tidak. Yang kedua ialah Mustafa Kemal Atatürk. Beliau Presiden pertama Republik Turki pada 29 Oktober 1923. Beliau membuat pembaharuan yang diinginkan berdasarkan westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme. Beliau membuat pemisahan agama dari sudut politik, sosial, sistem pendidikan serta ekonomi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama ialah menghapuskan lembaga kesultanan dan jabatan khilafah. Yang kedua ialah madrasah-madrasah ditutup dan pengajaran bahasa Arab ditukar dengan Latin. Yang ketiga ialah hari cuti pada hari Jumaat turut ditukar kepada hari Ahad dan lain-lain lagi. Tokoh yang ketiga ialah Habib Bourguiba. Beliau merupakan Presiden Tunisia pada tahun 1957 sehingga 1987. Beliau berpendapat Al-Quran mengandungi banyak kekeliruan yang tidak diterima. Nabi Muhammad SAW juga dianggap sebagai manusia yang sering mengembara dan mendengar hikayat dongeng serta legenda murahan. Terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama ialah bahasa Arab diganti dengan bahasa Perancis sebagai bahasa pergaulan masyarakat dan bangsawan. Yang kedua ialah sekolah dan madrasah yang mengajarkan Al-Quran ditutup. Pada Mac 1974, beliau menyeru rakyatnya agar meninggalkan kewajipan berpuasa kerana menurutnya syariat berpuasa dianggap sebagai batu penghalang pertumbuhan ekonomi. Sebab-sebab kemunculan sekularisme. Yang pertama, perkembangan teknologi dan pembangunan masyarakat. Perkembangan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap kelahiran sekularisme dalam kalangan masyarakat pada masa itu. Masyarakat pada masa itu berlumba-lumba mengejar harta kekayaan dan dalam masa yang sama mereka lupa akan nilai-nilai agama. Seterusnya, perkembangan ekonomi di zaman pembaharuan. Perkembangan ekonomi yang pesat berikutan proses pembaharuan sedikit sebanyak memainkan peranan yang tersendiri dalam membangkitkan sekularisme. Sikap yang mementingkan kekayaan dan harta mendapat rangsangan oleh ekonomi yang berkembang pesat menyebabkan masyarakat mengenepikan nilai-nilai agama mereka. Seterusnya, pangkat dan kemewahan. Keadaan ini mendorong mereka mengejar keseronokan dan kemewahan tanpa berfikir tentang hal keagamaan. Disebabkan terlampau mengejar kemewahan sehingga berlakunya rasuah dan pecah amanah. Isu sekularisme di Malaysia. Dalam aspek pelajaran, pendidikan Islam merupakan salah satu subjek yang dipelajari di peringkat sekolah. Namun, pendidikan Islam tidak mendapat perhatian berbanding dengan subjek-subjek yang lain seperti bahasa Melayu, sains, matematik dan sebagainya. Pendidikan Islam dianggap tidak penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, dalam aspek perundangan, Malaysia tak mengamalkan sistem perundangan Islam sepenuhnya. Sebagai contoh, hukuman hudud tidak dilaksanakan atas sebab atau alasan-alasan yang tertentu. Kes-kes yang berkaitan dengan Islam hanya akan dibicarakan di mahkamah syariah dan dikenakan hukuman penjara atau denda wang ringgit sahaja. Dalam aspek sistem politik pula, sistem politik yang diamalkan sekarang lebih mementingkan keuntungan untuk diri sendiri berbanding untuk rakyat. Sepatutnya kita kena dahulukan rakyat, kan? Okey, segelintir para politik sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan nama dan kekayaan tanpa memikir orang bawahan. Sehingga kan ada yang mengamalkan rasuah dan pecah amanah demi tujuan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahwadia binti Ishaq, 18BE 02086. Okey, saya akan membentangkan tentang kesan penyebaran fahaman sekularisme ini. Yang pertama adalah penyebaran sekularisme melalui media massa. Umum kita ketahui, media massa ini tidak digunakan hanya daripada golongan
dewasa, namun kanak-kanak remaja juga menggunakan media massa. Media massa ni dia tergolong dalam berita, tayangan video, audio dan sebagainya lah. Okey, yang pertama adalah menayangkan perkara yang tidak sesuai untuk tontonan umum. Contohnya, mereka menayangkan cerita-cerita yang mempunyai adikan yang tidak sesuai untuk kanak-kanak yang masih bersekolah. Dalam contoh yang lain, dalam bentuk penulisan pula, mereka menulis perkara-perkara yang akan menyebabkan pembaca itu, contohnya pelajar membaca menyebabkan pelajar itu rasa confused sama ada perkara ini adalah perkara yang betul ataupun salah. Dalam fahaman budak tu benda ni betul, tapi artikelnya kata salah. Itu adalah perkara yang timbul daripada fahaman sekularisme ni lah. Okey, yang kedua adalah penyebaran melalui pendidikan. Penyebaran sekularisme melakukan sekatan terhadap pengajian agama Islam secara material dan juga moral. Okey, sekatan secara material ni dia bermaksud dia membuka pintu seluas-luasnya untuk subjek yang bukan berkaitan dengan agama Islam dan menyempitkan untuk subjek yang agama Islam ni. Maksudnya kat sini peluang untuk kita belajar subjek agama bukan Islam ni sangat banyak dan banyak perkara yang boleh dipelajari berbanding dengan agama Islam sangat kecil. Kadang-kadang tak diberi perhatian, ataupun ketika dibelajar subjek ni dikurang diberi bantuan kewangan ataupun tak dibantu langsung. Okey, sekatan secara moral ni adalah dia memperlekehkan golongan penuntut agama ataupun memperlekehkan tuan guru-guru yang dengan membezakan mereka dengan guru-guru subjek biasa dengan guru-guru agama ini. Lepas tu mereka juga membezakan antara lepasan bidang agama dan juga lepasan bidang-bidang yang lain. Dari segi pejawatan pula, lepasan bidang agama ni dia tak dapat banyak peluang berbanding dengan subjek lepasan bidang subjek lain. Okey, yang ketiga adalah penyebaran melalui undang-undang. Golongan sekular ni diorang ni berusaha nak menjauhkan Islam ni daripada sistem pemerintahan mereka. Jadinya mereka mencipta undang-undang baru untuk mengelakkan undang-undang agama Islam ni masuk dalam sistem pemerintahan. Jadi undang-undang Islam ni tidak dirujuk sebagai pelbagai hal. Contohnya, kalau ada kes pembunuhan ataupun mereka tak akan menggunakan undang-undang Islam ni. Macam kalau kita ikut undang-undang Islam, katakanlah dia berzina dengan ni, maka kalau undang-undang Islamnya dia akan disebat ataupun dibunuh, direjam sehingga mati. Okey, yang kedua ni, undang-undang Islam hanyalah digunakan untuk berkaitan perkahwinan orang Islam sahaja. Memang jadinya undang-undang yang selain daripada berkaitan hal kahwin menggunakan undang-undang golongan sekular ni lah. Kalau undang-undang Islam ni hanya digunakan untuk perihal perkahwinan sahaja. Kesimpulannya ialah fahaman sekularisme menguasai sebahagian besar daripada umat Islam pada hari ini. Ini menyebabkan akal fikiran mereka menjadi kabur dan hilang pertimbangan untuk menerima hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah umat Islam perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan berusaha memahami tasawuf Islam. Dan yang terakhir ialah mereka perlu bekerjasama untuk mendaulatkan daulah Islamiah di Malaysia. Oleh itu, mereka perlu saling membantu, menyokong dan mendukung golongan Islam antara satu sama lain.